Saya ada bangkitkan, mohon penjelasan daripada Tuan Dipertua tentang peraturan yang terkait dengan COVID-19. Apakah keputusan ini arahan dari Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan? Apakah buktinya? Keduanya, apakah dengan arahan ini semua peraturan yang kita kenakan, umpamanya sekatan 80 orang, penangguhan sidang yang dulunya tak boleh, kalau lepas jam 2 itu rosak semua dah, dan kemudian ada yang pakai PE duduk di atas dan tidak ditetapkan oleh Tuan Dipertua bahawa kerusi itu termasuk dalam kerusi orang yang boleh mengundi dalam proses pemilihan. Jadi saya minta penjelasan itu yang dari semalam dan mohon Yang Dipertua mengambil kesempatan ini menjelaskan supaya jelas kepada ahli-ahli yang berhormat tentang kedudukan mutakhir soal peraturan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Port Dickson. Semalam Yang Berhormat Port Dickson ada bangun untuk meminta penerangan, dan tetapi malangnya di dalam kekecohan yang berlaku itu saya terlepas memberi penerangan. Saya di atas kekhilafan tersebut saya mohon maaf. Untuk maklumat Yang Berhormat, Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat Tapah dan Yang Berhormat Batu yang dikenakan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah House Surveillance Order telah menulis surat permohonan kepada Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia untuk hadir di Dewan Rakyat. Sehubungan dengan itu, Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia melalui surat kepada ketiga-tiga ahli-ahli yang berhormat tersebut bertarikh 14 Disember 2020 telah meluluskan permohonan Yang Berhormat tersebut untuk pelepasan masa, time off, menghadiri pengundian di Dewan Rakyat pada 14 hingga 17 Disember 2020 dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kebenaran ini diberi secara bertulis. Saya ada salinan, kalau anda lihat boleh saya beri nanti. Yang Berhormat Bagan juga menanyakan tentang isu tempat duduk seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ketua Bangkang tadi. Dengan itu saya menetapkan tempat duduk mereka ialah di galeri awam, di mana peruntukan di bawah menurut peruntukan di bawah peraturan mesyuarat 2/2. Maka mereka bolehlah mengundi dari tempat tersebut. Yang Berhormat Lembah Pantai menanyakan saya tentang soal pengenalan diri. Mengenai perkara ini, kehadiran ahli-ahli yang berhormat ini ke Parlimen akan dicatat oleh Bentara, dan Bentara yang sama akan mengiringi mereka ke galeri awam Dewan Rakyat semasa pengiraan undi akan dijalankan. Pengenalan diri akan disemak oleh Bentara yang berkenaan semasa kehadiran dicatatkan dan juga semasa ahli-ahli yang berhormat tersebut bergerak menuju ke Dewan untuk mengundi. Ya. Untuk maklumat semua ahli yang berhormat juga, saya difahamkan bahawa pengecualian ini bukanlah sesuatu yang baru sebenarnya. Sebaliknya, sebelum ini pengecualian yang sama juga telah turut diberikan kepada pasien under surveillance PUS untuk menghadiri upacara pengkebumian dan melawat pesakit di hospital bagi kes-kes kecemasan juga. Dalam pada itu, saya membenarkan pemakaian PPE, Personal Protective Equipment, PPE, oleh ahli-ahli yang berhormat tersebut dalam Dewan Rakyat selaras dengan Peraturan Mesyuarat 41/F dan juga dengan mengambil kira situasi kesihatan dan keselamatan semua. Namun demikian, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ketua Bangkang mengenai 80 orang dan standing order yang telah disuspend tu, dia akan berterusan. Dan kita seperti mana yang dibuat pada seharian sebelum ini, sekiranya masa tidak mencukupi, maka usul menteri akan dibuat untuk memanjangkan tempoh mesyuarat bagi membolehkan perbahasan dan undian dijalankan dengan teratur. Jadi itu saja Yang Berhormat. Diharapkan penjelasan ini mencukupi untuk perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Semalam saya bersama dengan Yang Berhormat Ketua Bangkang telah berbincang dengan
Tuan Speaker tentang perkara ini. Saya hanya nak dapat sedikit penjelasan, iaitu bahawa ini hanya untuk pengundian saja. Pengundian. Itu bermakna mereka tak boleh mengambil bahagian. So yang itu akhirnya hanya untuk pengundian saja. So yang akan ditebakkan di galeri di sana semasa pengundian dibuat. Ya. So macam mana mereka tahu, kerana bukan setiap masa pengundian akan dibuat. So mereka akan standby di dalam bilik. Satu bilik yang telah pun dikendirikan atau dikuarantinkan. Okey, baik, terima kasih. Mereka akan standby di situ. Ada sedikit pemakluman tambahan. Dengan mengambil kira tempoh 10 hari bagi HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan tu, saya telah dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Tenggara telah menamatkan tempoh HSO pada semalam, Isnin 14 Disember, dan beliau boleh kembali ke Dewan mulai hari ini, hari Selasa 15 Disember 2020. Seterusnya, bagi Yang Berhormat Batu, hari terakhir menjalani HSO adalah pada hari ini, Selasa 2020. Ini bermakna Yang Berhormat Batu boleh kembali ke Dewan mulai pada hari esok, Rabu 16 Disember 2020. Akhirnya, bagi Yang Berhormat Tapah pula, hari terakhir Yang Berhormat Tapah menjalani HSO adalah sehingga Khamis 17 Disember 2020. Itu adalah maklumat tambahan yang saya dapat pada pagi ini. Terima kasih Yang Berhormat semua.